Saudara-saudara, sebelum kita jawab soalan itu, maka hari ini hakim yang 5 orang itu, sebelum mereka memutuskan, dia ada dilema. Dilema dia, mahkamah rayuan menyebelahi Zamri. Ya? Sekarang ini, setakat ini, Zamri menjadi menteri besar di atas keputusan mahkamah rayuan. Maka dia adalah menteri besar mahkamah rayuan. Diandaikan begitu. Kalaulah kelima-lima hakim ini menyatakan kami bersetuju dengan mahkamah rayuan, ini bermakna, saudara-saudara, dia ada satu dahuluan ataupun presiden yang mana kerajaan itu boleh tumbang di istana. Kalau ikut presiden kat Perak, maknanya dia boleh, sultan itu boleh tentukan menteri besar dan juga berhentikan menteri besar berbila-bila masa. Dan cerminan kepada itu juga, Perdana Menteri boleh ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang ini jauh lebih risiko kepada Najib. Kerana kalaulah keputusan itu diikut macam mana keputusan Mahkamah Rayuan di Perak, dan Mahkamah Persekutuan 5 orang hakim ni bersetuju dan memutuskan Zamri sebagai menteri besar yang sah, bermakna ya, kita hanya perlukan 30 lebih ahli-ahli parlimen untuk dibawa oleh pimpinan Pakatan Rakyat, berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, beritahu Yang di-Pertuan Agong mereka ini menolak Persatuan Nasional, mereka menjadi ahli bebas, mereka mau menyokong Pakatan Rakyat, maka Najib hilang jawatan menteri besar di istana pada malam itu. Adakah kita hendak sistem begini? Kita ada sistem demokrasi, kita ada parlimen, kita ada pilihan raya. Tapi kalau Agong sendiri boleh menentukan Perdana Menteri tumbang di istana, bermakna tak payah pilihan raya, tak payah ada parlimen. Tidak mungkin hakim akan buat keputusan begitu. Tapi kalau hakim buat keputusan saya, maka dia akan memalukan banyak institusi, termasuk UMNO Persatuan Nasional. Jadi untuk itulah yang paling nampak, yang paling kemas, yang agak cantik molek sikit, maka diminta supaya Zamri, kami bagi kau masa semaksima, kamu nak bagi gula-gula itu kamu punya kerja, tapi kami bagi kamu ultimatum, by the next 3 months, kata dia, kami umumkan. Jadi nak tak nak, kamu kena mohon peristiharan. Kalau istihar telah dibuat, maka kami akan umumkan selepas peristiharan. Ini bermakna, kalaulah ketika itu mahkamah memutuskan bahawa ya, selepas dibuat peristiharan, kita ada pilihan raya. Selepas pilihan raya, siapa menang, siapa tak menang, itu keputusan kemudian. Tapi selepas peristiharan, katakan tuanku istihar hari ini, seminggu lepas itu, mahkamah memutuskan sebelah saya. Maka kesannya, saudara-saudara, dia ada dua. Yang pertamanya, apa sahaja keputusan yang dibuat oleh Zamri dan keputusan yang dibuat oleh Persatuan Nasional boleh dikira tidak sah. Ya, tidak sah. Ataupun dia boleh diberitahu oleh mahkamah menyatakan bahawa ada perkara-perkara yang boleh diterima, ada perkara-perkara yang tidak boleh diterima. Jadi dia ada dua keputusan begitu. Ya, begitu juga dengan Zamri sendiri. Kalau keputusan itu menyebelahi saya, maka kita boleh kata gaji dan allowance menteri besar yang kamu ambil sepanjang 11 bulan ini, kamu kena bayar balik. Kita boleh buat begitu. Tapi mahkamah juga boleh mengatakan bahawa oleh kerana kami hanya memutuskan menteri besar yang sah, maka apa saja keputusan yang dibuat itu dikira sah juga. Mereka juga boleh memutuskan sedemikian. Tapi saya tak fikir mereka akan sampai ke tahap itu. Kerana ini kira teknikal dan ini kira prosedur. Jadi untuk itu, saudara-saudara, masih lagi kalau mahkamah itu membuat peristiharan bahawa menyebelahi saya, selepas diisytiharkan di Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Maknanya, mahkamah bukan penentu kepada kerajaan dan menteri besar. Akhirnya, menteri besar dan juga kerajaan negeri Perak ini mesti ditentukan oleh rakyat. Maknanya diadakan pilihan raya juga. Jadi bermakna dekat sini, saya nak nyatakan, kalau tidak ada peristiharan, maknanya Zamri nyatakan kami malu muka nak jumpa dengan tuanku, nak mohon bubar. Yang pertama. Yang keduanya, mungkin tuanku kata, aku tak mau bubar. Kamu boleh buat apa? Aku nakkan Persatuan Nasional. Biarlah begitu, dia kata. Kalau tiap-tiap kali persidangan ada huru-hara pun nak buat macam mana? Sebab dia nak jaga air muka barangkali. Ya, Wallahualam. Kalau begitu suasana. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita tunggu. Walaupun ada huru-hara pun, dia kata tidak apa. Ya. Jadi perkara-perkara sedemikian adalah kemungkinan-kemungkinan. Jadi untuk itu kita memikirkan cara yang terhormat. Yang cara terhormat, inilah cara dia. Jadi segala-gala yang telah diluluskan, disahkan dalam masa sekarang ini boleh dikira tidak sah.
Itu sebab banyak bank-bank hari ini yang ada berinteraksi dengan kerajaan yang ada hari ini, mereka menangguhkan apa sahaja permohonan daripada mana-mana individu, mana-mana pemaju, kerana dia kata selagi kes yang Menteri Besar tidak diputuskan, maka kami tidak berani untuk meluluskan apa sahaja pinjaman. Bank dia lagi mau jaga. Kalau diluluskan pinjaman 5-6 juta, tiba-tiba yang keputusan mahkamah menyebelahi saya, tidak akan nanti naik bank tu. Jadi untuk itu bank kata kami berhati-hati. Banyak di antara permohonan ini tertangguh dan tertunggak di pihak bank. Dan ada yang menyatakan bahawa tanda tangan Zamri tak laku di bank. Ya, kerana apa? Kerana ini bank tak mahu berisiko. Ya, mereka khawatir nanti kalau keputusan tidak menyebelahi dia, maka akhirnya semua keputusan itu kira null and void, kira batal. Jadi untuk itu saudara-saudara, hari ini kita nak menyatakan apa sahaja kemelut yang berlaku itu, keputusan yang paling murni, yang paling baik dibubarkan oleh negeri. Habis masalah. Dan ini akan menjejaskan UMNO. Oleh kerana getah yang ditarik-tarik siapa akan putus. Maka orang akan tanya, kalaulah ini merupakan remedy atau penyelesaian, kenapa tak buat 11 bulan yang lepas? Kenapa nak tunggu 11 bulan ini? Maknanya imej UMNO akan tercalar jauh lebih teruk. Ya. Tapi ya, perkiraan Najib pula, daripada aku hilang seluruh Malaysia, biar hilang Perak satu. Kemungkinan dia ada perkiraan sedemikian. Itu sebabnya dia ajak Zamri, mari pergi buat umrah dengan aku. Wallahualam. Terima kasih kepada dua panelis kita malam ini, Datuk Seri Engineer Haji Muhammad Nizar dan juga Saudara Zuna. Dan saya kira forum ataupun dialog rakyat pada malam ini bisa untuk menyelesaikan segala masalah ataupun segala apa yang terbuku dalam hati tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita dah jelas tadi isu pertama yang kita fokus, isu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekarang ni kita tahu dalam komplot untuk dijatuhkan oleh kerajaan UMNO, yang ini kerajaan yang dipimpin oleh Najib ini. Dan kita harap isu ini berjaya dinaikkan semula oleh seluruh rakyat Malaysia, dan kita di Perak tidak ketinggalan untuk gelombangkan isu Datuk Seri Ibrahim ini. Dan baru ni pun saya sempat ke rumah Datuk Seri dan sempat berbincang dengan dia, dia beritahu bagaimana aspirasi yang perlu anak muda buat, dan benda ni boleh meningkatkan lagi semangat kita. Dan kita perlu teruskan, tak kira sesiapa pun kita kena perjuangkan, sebab dia adalah antara satu tokoh yang berjuangkan keadilan di muka bumi Malaysia ni. Yang kedua tadi kita fokus isu perlembagaan, dan bagi kita tahu isu perlembagaan yang sedang berlaku di Perak khususnya memang satu isu yang sangat-sangat rumit, yang tidak bisa dirungkaikan kecuali dengan hak itu diberikan semula kepada rakyat. Dan kita tahu sebenarnya UMNO dia buat macam-macam isu, dia buat klinik satu Malaysia lah, dia buat UMNO jaga rakyat lah, dan dia buat macam-macam benda sebab nak cover balik, nak tunjuk urusnya UMNO ni nak mempertahankan rakyat. Tapi kita yakin percaya rakyat semua dah jelas. Dan sekarang ni kita tahu kita ada banyak media baru, dan kita perlu gunakan media baru ni. UMNO ada kekuatan 4M. Pertama menteri, kedua money, ketiga media, dan keempat dia ada mahkamah. Benda ni yang digunakan oleh dia selama ni, dan kita kena ingat kita boleh jatuhkan mereka insya-Allah dengan izin Allah Taala. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, jangan risau, jangan bimbang. Perkara ini pernah berlaku kepada seluruh para nabi dan para rasul dulu. Nabi Musa AS pernah diuji seperti ini, Nabi Ibrahim AS, Nabi Nuh AS, dan juga Nabi Muhammad SAW sendiri diuji sampai ke tahap orang nak bunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita di akhir zaman ini, perjuangan para nabi para rasul itu perlu teruskan, dan keadilan itu perlu ditegakkan, dan perjuangan rakyat itu perlu diangkat semula.